Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan. Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Kalau kita lihat dalam tempoh sekitar 10 tahun akan datang, keperluan makanan global sebenarnya dijangka meningkat 1.4% setiap tahun dan didorong terutamanya oleh peningkatan populasi. Dan sementara itu, kalau kita lihat juga negara berpendapatan rendah dan sederhana dijangka akan memberi sumbangan besar kepada peningkatan permintaan ini, dan lebih-lebih lagi melihat akan betapa pesatnya pembangunan dan juga penekanan kepada sudah tentu kadar pengeluaran itu sendiri, dan membuka kunci kemungkinan ini langkah-langkah ke hadapan Expo dan juga Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES yang akan bermula esok telah pun menerajui momentum ke arah VC ini, di mana perinciannya ada orang penting bersama dengan kita hari ini, Nabila, untuk mengulas lanjut. Kita bersama dengan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Zuraidah Kamaluddin. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali kita nak ceritalah apa matlamatnya dan juga ialah kita nak tahu pentingnya pada ketika ini kerana isu food security makanan ini besar ceritanya, terutama dalam bidang agri komoditi. Kementerian Datuk berperanan penting dalam isu ini. Datuk, silakan. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Awani kerana jemput saya untuk menceritakan tentang agri komoditi kita. So, jadi seperti maklum, kita akan adakan program MyACES, itu International Exhibition and Summit for Agri Commodity pada 2028. Tapi apakah permulaannya tercetus idea untuk mengadakan program ini, exhibition ini, kerana dalam jelajah kami pada selepas buka border dan itu, kita jelajah kepada 14 negara. Seperti disebut tadi, daripada negara-negara yang third world country, yang populasinya akan mengembang dan sebagainya. Dan pembangunannya juga akan meningkat. Jadi di situ kita lihat pasaran palm oil ataupun terutamanya sawit mempunyai potensi yang sangat besar, ya. Ketika ini pasaran sawit itu banyak di trading atau didagangkan di dalam sektor industri, tetapi dalam sektor dalam kegunaan dalam rumah domestik memang masih kurang lagi di negara-negara ini. Jadi apakah tumpuan KPPK waktu jelajah antarabangsa itu, global tour, adalah kita pergi ke negara-negara yang populasi besar yang sedang membangun. India, Pakistan, Bangladesh, kita go to Middle East country juga. Dan ada 14 negara yang kita pergi dan kita lihat potensi sangat besar. Jadi population mereka akan meningkat dan kegunaan mereka juga akan meningkat. Jadi kita lihat juga ada banyak maklumat-maklumat yang terkini mengenai perkembangan agri komoditi Malaysia yang tidak ketahui oleh dunia. Terutamanya dunia yang negara ketiga ni. Jadi kita telah ada peluang untuk bertemu dengan pemain industri, kita bertemu dengan masyarakat di sana, NGO, kita bertemu dengan kumpulan wanita, kita bertemu dengan ahli parlimen, dan kita pergi ke Dewan-Dewan Rakyat dan juga House of Commons, House of Lords juga kita jumpa mereka, dan kita rasa, kita lihat bahawa potensi untuk meningkatkan import sawit kita amatlah cerah. Bukan sawit saja, kita agri komoditi saya adalah sawit, timber, kayu kayan dan juga getah dan juga koko, lada putih dan juga kenaf. So kita dapati all kita punya products ni. Kita punya palm oil, timber and rubber dan koko dan juga pepper terutamanya diiktiraf sebagai produk-produk yang berkualiti dari Malaysia. Kalau cakap palm oil, kita very versatile. Cakap pasal rubber, kita pun rubber yang klon rubber yang terbaik. Cakap pasal kayu kayan, kita juga yang terbaik dengan kayu rubber wood dan juga jati, balau dan sebagainya. Cakap pasal pepper, kita have the best pepper, white creamy pepper. Cakap pasal koko juga, kita punya koko juga setanding dengan brand-brand international. Ini visual yang kita tengah tunjukkan sekarang ni, lawatan ke negara-negara jelajah Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsi juga melihat kepada Jadi menerusi Expo ni, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pemain industri kat Malaysia ni sebenarnya dapat membantu membina rangkaian dagangan Alhamdulillah. secara global. Jadi tercetusnya idea untuk kita mengadakan exhibition ini. Jadi kerana apa? 2 tahun kita pandemik. Manusia tak bertemu physically. Jadi dia orang pun dah haus nak jumpa. Jadi it's good time untuk reconnect, untuk re-engage, untuk update, untuk menyampaikan maklumat terkini yang mana mereka tertinggal, yang tak tahu dan sebagainya.
Jadi now saya ke sana, saya ceritakan tentang apa Malaysia dah buat macam-macam. Ya, very progresif. Malaysia ni very progresif sebenarnya, banyak perkara yang dibuat. Tapi mungkin dunia tak tahu. Jadi apabila kita keluar ke sana itu beri penerangan, dan sekarang mereka ada peluang untuk datang ke sini dan melihat cara fizikal dengan for real, bahawa apa yang kita sebutkan itu sudah terjadi di Malaysia sebenarnya. Jadi mereka boleh melihat produk-produk yang telah kita develop daripada 6 komoditi kita macam-macam sebenarnya. Dan tengok apakah teknologi yang kita telah buat dan apakah kemampanan yang kita buat dan bagaimana industri kita diurus dan sebagainya. Dan yang pentingnya dalam komoditi kita ni, Kementerian Agri Komoditi ni, kita harus mempertahankan sawit kita. Itu produk kita komoditi number 1 yang membawa hasil tertinggi dalam negara. Jadi macam mana pun kita mempertahankan. Jadi sebab itulah kita berusaha untuk pastikan bahawa kita punya sawit ni dan juga produk-produk yang lain akan kekal dalam pasaran sebagai yang number 1 atau yang terbaik dalam dunia. Dan we hope to be the global champion, terutamanya untuk sawit. Walaupun Indonesia memang yang pertama terbesar, because negaranya besar, pekerjanya pun ramai. Kita 30 juta, ada 300 juta. So kita tak boleh banding. Tetapi dari segi teknologi, dari segi progressiveness, daripada idea, strategi dan sebagainya, insya-Allah alhamdulillah Malaysia masih lagi memimpin industri sawit ni dan juga yang lain juga. Datuk, kalau kita melihatlah, orang cakap Switzerland keluar coklatnya bertaraf dunia, tapi sebatang pokok koko pun tak ada di Switzerland. Tetapi kita Malaysia banyak pokok koko. Itu antara cabangnya di dalam penganjuran kali ini. Sudah tentu kita nak melihat juga siapa yang akan hadir dalam majlis ni. Negara-negara, saya difahamkan banyak juga negara terlibat, Datuk. Ada 39 negara yang akan datang. Yang akan bersama-sama participate dalam program kita ini. Dan inilah peluangnya untuk mereka bertemu dengan pemain-pemain industri lokal kita yang akan mengisi dalam 260 booth untuk mempamerkan barang-barang mereka dan jualan mereka dan sebagainya. Dan di sini kita buat business matching. Mana yang nak bawa ke negara mereka, nak membukakan syarikat baru, buka trading, itu permulaannya untuk mereka mengembangkan perdagangan mereka antara 2 negara atau 3 negara dan antara negara-negara yang telah datang untuk bersama dengan industri player daripada Malaysia. Jadi dengan expo ni ramai yang datang. Jadi apa manfaat sebenarnya yang boleh kita dapat dengan expo MyAces? Ya, hasilnya kita mengharapkan dengan 39 negara yang datang ni dan juga ada juga pengunjung-pengunjung lokal yang daripada di Malaysia juga akan dapat buat trade relationship atau perdagangan hubungan dagangan dan mengembangkan bisnes mereka yang sebelum ini mereka tidak sedar atau tidak tahu, tidak ada maklumat dan sebagainya. Jadi mereka akan dapat dibuka kepada produk-produk yang mungkin mereka berminat untuk mulakan perniagaan dan sebagainya. Tapi kita juga menggalakkan negara-negara luar atau investor-investor yang datang ni untuk fokus kepada pembinaan kilang-kilang untuk downstream, produk-produk hiliran. Itulah yang mana penting. Kalau kita lihat tadi negara-negara yang saya kata population yang besar, jadi dia ada market dah. Kalau kata sawit, daripada minyak untuk makan edible, sawit macam-macam boleh buat. Makeup boleh buat, sabun boleh buat, semua daripada A sampai Z. Jadi kita Malaysia sendiri partnership dengan negara-negara ini untuk buka kilang downstream. So yang ini kalau kita buat sabun, Bangladesh 185 juta manusia dalam negara dia, India 1.2 billion semua ni, jadi akan dapat dimanfaatkan dan negara itu juga akan maju dari segi ekonominya dan kita juga akan dapat pelaburan dan hasil dari situ. Datuk, bercakap soal sawit lah sebagai contoh. Sebelum ini saya ada baca kenyataan media Datuk berkenaan dengan isi rong sawit. Tak kala kita menghadapi krisis ataupun isu rantaian bekalan, makanan, ternakan dan sebagainya. Isi rong sawit ini berperanan penting. Bagaimana Datuk melihat menuju ke hadapan, terutama dalam food security ini? Correct, dalam food security betul. Kita pastikan bahawa dalam sektor agri-komoditi kita, dalam dasar agri-komoditi negara kita, kita ada satu trust tunjang, itu circular economy. Jadi mana kita from A sampai Z, there's no zero waste. So jadi kalau sirong kena dan juga daun-daun semua dan juga batang-batang juga kita boleh proses untuk menjadikan bahan makanan satu, dan itu juga boleh proses untuk jadi bahan energi, tenaga untuk sebagai elektrisiti dan sebagainya. Ini kita dah mulakan di Malaysia dan insya-Allah kita akan perkembangkannya lagi di peringkat
pekebun kecil. Itu pasal dia pekebun kecil itu dah pekebun kecil yang di manage, diurus saja individu, jadi tak ada kapasiti keuangan untuk buat. Jadi kita akan bantu mereka dalam menjalankan program dalam bentuk berkelompok. Datuk, menuju ke hadapan, bagaimana Datuk melihat pentingnya pemain industri dan juga untuk memperluaskan, kerana akhirnya kita tidak mahu hanya berada di dalam kelompok kita sahaja. Yes. Memperluaskan lebih, kita sebagai contoh ASEAN 600 lebih juta warganya ASEAN. Itu tidak masuk lagi negara-negara yang lain seperti Datuk sebutkan tadi, Pakistan, India dan banyak lagi negara lain. Bagaimana nak menembusnya itu melalui platform penganjuran expo sidang ini? Bagaimana Datuk melihat matching itu dapat dilakukan? Ya, kita kenapa perancangan dalam dasar ekonomi negara itu adalah untuk produktiviti dan juga mengembangkan pasaran. Okey. Dua daripada tunjang tu. Jadi di situ kita lihat bahawa seperti saya sebut, Malaysia ada 32 juta je manusia. Betul. Jadi kita punya bahan resources yang kita produce, yang kita hasilkan lebih daripada keperluan kita. Macam sawit, kita just pakai 20% saja dalam negara kita. Yang lain semua kita ekspor. So, jadi dan juga kayu kayan dan juga rubber dan sebagainya. Jadi kita kena melihatkan market yang mana ada potensi untuk import barang-barang raw material kita, agri commodity kita ini. Jadi dan kita dapati bahawa sambutan mereka terhadap kita punya produk tadi, kualiti kita semua sangat bagus. Jadi market is there. Keperluan dah ada, demand dah ada. Sekarang tugas kita pastikan bahawa barang-barang kita akan sampai ke sana dan sebagainya. Siapa cabaran saya sekarang? Cabaran saya, market ada, keperluan ada, permintaan ada, tapi saya khawatir raw material kita mungkin tidak cukup untuk menampung permintaan dunia ni. Secara keseluruhan bagaimana Datuk melihat pentingnya berbalik kepada raw material tadi? Right. So langkah ke hadapan so kita ada kita dari segi sustainability, kemampanan. Kalau untuk sawit memang kita dah ada cap, kita ada 6.5 million hektar tanah telah diperuntukkan untuk tanam sawit. Ketika ini kita baru tanam 5.8, ada 700,000 lagi hektar yang boleh digunakan, dan kita ada program replanting dan sebagainya. Itu kita nak sustainable lah. Jadi kita tak akan tambah tanah. Negara Malaysia tak kerajaan tidak akan kasih tanah lagi. Jadi bagaimana kita menguruskan dari kemampanannya untuk pastikan dia long term and boleh servis untuk itu. Itu dalam agri commodity ini untuk palm oil memang very established dah. Dia punya sistem all well taken care of. Tapi yang lain tu dari segi rubber. 90% daripada kita punya pengeluaran rubber latex susu getah adalah daripada pekebun kecil. 90% pekebun kecil. So jadi kalau saya tidak uruskan dengan sekarang, memikirkan bagaimana uruskan mereka agarnya lebih sustainable untuk jangka panjang, makanya mungkin lama-lama pun rubber pun akan hilang daripada kita punya komoditi ini. Jadi oleh kerana smallholders ni diurus sendiri-sendiri, jadi kita nak cuba bagaimana kita balik kepada estate management. Yang mana kosnya lebih efektif dan kapasitinya akan lebih kuat, kita boleh beri machinery dan sebagainya, dan kita cuba untuk, kalau sekarang ni pun 40% of the rubber holders yang smallholder tak aktif. Kadang dia nak toreh, kadang dia tak nak toreh. Yang saya khawatir bila dia ada banyak orang tua-tua pula tu. Kan? Dah tua-tua dia tak nak lagi toreh, orang muda tak nak kerja ladang getah, dan dia tak ada duit, dia jual tanah. So siapa nak kasi saya tanah baru? Nobody is going to give me new tanah. So I have to think bagaimana nak sustainable kan kita punya plantation ni. Ini pun apply kepada semua yang lain tu. Timber ke, cocoa ke, pepper juga. So dasar ni memang semua terpakai kepada semua agri-commodity. Beberapa hari lalu, beberapa hari lalu saya ada interview dengan Meraki yang teknologinya cukup menarik sekali, drone dan sebagainya, ada pelbagai teknologi. Akhirnya ialah betul seperti yang Datuk katakan, antara untuk ambil orang muda masuk ni adalah minat juga. Teknologi itu juga membantu untuk naikkan minat orang muda ni dalam industri perdagangan. Jadi dari segi teknologi untuk menabur baja, untuk menabur pesticide, lagi semanak anak benih, semayan tu kita boleh pakai drone. Tapi bila kita nak toreh tu memang teknologi yang pada ketika ini masih lagi tak dapat cari yang boleh automated. Jadi itu masih lagi kita perlukan labor. Kuasa cuma boleh ringankanlah alat-alat itu sajalah. Itu masih lagi. Tapi saya juga nak
appeal kepada orang muda yang mungkin tak ada pekerjaan yang tetap dan sebagainya di bandar untuk cuba melihat pekerjaan di peladangan, sektor peladangan. Kerana sektor peladangan ini menawarkan gaji yang bagus. Dan fasilitiesnya, kemudahannya ada, perumahan dia ada dan sebagainya. Yang ketiganya, satu faktor yang mungkin tidak dilihat dengan fokus atau dengan closely dengan tu, bahawa ianya adalah pemindahan daripada environment yang sesak-sesak, pollution dan stres di bandar kan, semua datang bekerja di environment yang green. Pertanian yang green namanya akan lebih sihat, tak ada stres, and then affordable life. So saya cuba nak jualkan konsep ini kepada orang muda bahawa untuk beralih untuk kerja di bidang peladangan. Baik Datuk, macam-macam dah pun Datuk kongsikan, dah jawab banyak persoalan yang dipertanyakan. Mungkin Datuk boleh kongsikanlah apa harapan melalui expo yang dianjurkan ini. Saya dalam expo yang dianjurkan, seperti saya sebut, dah 2 tahun negara dunia tidak connect. Sekarang kita ada peluang untuk ditemukan dan sebagainya, dan kita gunakan platform ini untuk pastikan bahawa Malaysia boleh diiktiraf sebagai global champion dalam pasaran agri-commodity, terutamanya sawit. Ini yang kita nak tunjukkan. Kita adalah negara yang progresif, yang sangat advance, dan banyak yang telah kita lakukan, dan inilah peluang mereka untuk belajar daripada kita dan untuk mengambil teknologi kita, dan kita juga peluang kita untuk kita transferkan kita punya kepakaran kepada negara-negara lain juga. Baik, terima kasih Datuk Zuraidah Kamaruddin yang merupakan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, berkongsi cerita berkenaan dengan penganjuran MyAccess ini, dan sudah tentu webinar tak sama, webinar session tak sama kan. Jadi seronoklah kita pun, media pun excited juga ada kembali program-program secara fizikal, dan insya-Allah kami akan bersiaran langsung dalam expo dan juga sidang kemuncak ini esok dalam Niaga Awani dan juga di dalam Awani pagi. Apa ceritanya, kita nak bersama dengan pemain industri, cerita banyak lagi cerita-cerita menarik yang perlu kita lalui, terutama dalam kita menjadikan Malaysia sebuah negara yang terkemuka dalam bidang agri-komoditi ini. Kita Niaga Awani berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Expo dan Sidang Kemuncak Agri-Komoditi Antarabangsa Malaysia MyAccess 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri-komoditi. Jangan ketinggalan.